Assalamualaikum, selamat kembali bersama aku dalam Muiz Channel. Dalam video kali ni kita nak borak sikit tentang chapter 54, yang mana chapter itu ada meninggalkan beberapa perkara kepada kita yang kita as a fan dan reviewer terlepas pandang. Perkara ini adalah, adakah pesanan yang Kurama tinggalkan kepada para biju yang lain ketika dia memasuki mod Baryon Mode. Waktu dalam farm Baryon Mode tu, Kurama langsung tak memberitahu Naruto tentang kehadiran Momoshiki di dalam badan Boruto. Waktu tu kita semua berspekulasi lah, adakah Kurama dia pergi ke suatu tempat yang lain, dan kalau dia pergi tu, dia pergi ke mana. Dan banyak teori-teori kemungkinan yang mengatakan dia pergi ke tempat pengumpulan para biju dan menyampaikan beberapa pesanan terakhir dia. Dan kalau benda ni betul, apakah pesanan-pesanan terakhir Kurama untuk para biju yang lain? Tapi sebelum aku melanjutkan video ni, kepada korang yang baru sampai, jangan lupa untuk tekan like, share and subscribe. And di kesempatan kali ni aku nak ucapkan terima kasih sebab ada support aku sehingga 5k subscribers. InsyaAllah kita road to 6k subscribers guys. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan bantuan daripada korang, kita akan berjaya untuk mencapai angka tersebut. Tanpa melengahkan masa, let's proceed with the content. Seperti yang aku cakap kat awal tadi, kalau betul Kurama pergi ke suatu tempat ketika form Baryon Mode tersebut, ke manakah tempat yang Kurama akan pergi? Dan banyak teori mengatakan dia pergi ke tempat pengumpulan para biju. Hal ini kita boleh kata sama seperti Son Goku di Perang Dunia Shinobi yang keempat, waktu Naruto Shippuden chapter 329. Waktu tu Son Goku ada berkumpul di tempat-tempat para biju. Dia satu alam daripada tempat diorang. Dan waktu tu Son Goku adalah bagi dia punya pendapat, dia punya pandangan. Dan antara perkara yang kita dapat highlight, waktu tu dia cakap suruh biju-biju yang lain mempercayai kata-kata daripada Hagoromo dahulu tentang seorang budak yang mampu menyelamatkan dunia shinobi. Dan anak yang diramalkan itu tak lain tak bukan adalah Uzumaki Naruto. Dan selepas daripada kata-kata Son Goku itu, lepas tu Son Goku pun lenyap. Dia pun ada memberi sedikit cakra yang terakhir dia kepada Naruto sebelum dia ditarik ke dalam patung Gidomazo. Bila Son Goku dah buat perkara macam ini, tak mustahil untuk Kurama sendiri membuat perkara tersebut. Dia boleh mengumpulkan ke semua para biju dan memberi kata-kata terakhir kepada para biju tersebut. Ada beberapa perkara dan teori yang aku dapat kumpulkan daripada apa aku kaji, daripada apa aku baca, daripada aku tengok reviewer luar yang lain tentang kata-kata Kurama kepada para biju yang lain sebelum dia mati. Sebabnya apabila terputusnya biju itu dan Jinchuriki, maka si Jinchuriki itu tak boleh masuk ke alam biju tersebut. Dia tak bolehlah kumpulkan ke semua para biju sebab biju dia dah tak ada, tinggal dia sahaja. Benda ni lah yang berlaku kepada Gaara. Sebab itulah Kurama memerlukan kata-kata terakhir dia ataupun pesanan yang diperlu tinggalkan untuk para biju yang lain. Kata-kata yang pertama, semestinya dia menyuruh ke 8 biju tersebut untuk menjaga keluarga Naruto. Seperti yang kita tahu, Kurama dah hidup dengan Naruto daripada dia kecil, daripada dia lahir, daripada dia bayi sampailah dia besar. Diorang pun dah banyak orang kata pengalaman bersama-sama, berjuang bersama-sama, pahit manis bersama-sama. Keluarga Naruto pada dia mestilah sangat penting untuk dia jaga dan semestinya dia sangat sayang dan tidak ingin berlaku apa-apa terhadap keluarga Naruto. Dan boleh jadi dia bagi tahu dekat para biju yang lain suruh mereka berkumpul dekat Konoha, sebabnya ialah kalau diorang duduk jauh-jauh, macam mana diorang nak jaga keluarga Naruto. Dan boleh jadi juga Kurama ada sediakan satu tempat untuk mereka berkumpul. Macam aku cakap tadi, apabila dah terpisah dengan biju dan Jinchuriki tersebut tak boleh masuk ke alam biju. Dan boleh jadi Kurama ada menyediakan satu tempat untuk mereka berkumpul dan boleh sentiasa bersedia untuk menjaga keluarga Naruto. Sebab Kurama tahu lepas dia mati banyak lagi ancaman-ancaman yang besar akan muncul, seperti Otsutsuki Momoshiki. Itu yang sebelum dia mati. Dia tak tahu yang lepas dia mati ada Demon Eda dengan Code. Itu yang another
level. So disebabkan kerisauan dia lah, dia tahu yang perkara tu tak akan settle dekat dia, walaupun dia dapat settlekan Otsutsuki Inishiki, tetapi dia yakin banyak lagi musuh-musuh yang kuat yang di luar sana yang sedang memerhatikan mereka. So yang kedua adalah dia menyuruh Shukaku untuk menjaga Himawari. Shukaku seperti yang kita tahu dalam anime Boruto ni, dia lebih rapat lah dengan keluarga Naruto, since Gaara kena ambil kuasa dia dengan Momoshiki, yang waktu Momoshiki ambil cakra daripada Gaara, dan since daripada tu dia dah hidup lah dengan Naruto, dia dah orang kata hidup dengan keluarga, sampai Himawari tu membuat Shukaku sebagai haiwan peliharaan. Nak kata punya manja, dia anggap Shukaku tu sebagai haiwan peliharaan, padahal member tu raksasa. So boleh jadi selain daripada Kurama, Shukaku adalah biju yang paling rapat dengan keluarga Naruto. So tak mustahil untuk dia memberitahu kepada Shukaku untuk dia menjaga dan memerhatikan keluarga Naruto dengan lebih dekat. Kalau korang tanya aku, ada potensi ke untuk Himawari menjadi Jinchuriki untuk Shukaku? Aku rasa mungkin tidak. Tetapi diorang berpotensi untuk memakai sebahagian daripada cakra Shukaku. Itu pun mungkin menggunakan teknologi sains ninja. Yang ketiga, kemungkinan dia ada memberitahu kepada para biju untuk menghentikan kelahiran Otsutsuki. Seperti yang aku cakap tadi, lepas dia mati, dia tahu Otsutsuki Momoshiki berkemungkinan boleh terlahir kembali. Sebab dia sendiri pun dah ada pengalaman lawan dengan Kaguya, lawan dengan Ishiki, jenis orang kata cakra yang tidak terbatas, yang tidak mengenal erti letih, yang tahu lawan je hidup dia orang, ingin kekuasaan je. So dia memberitahu para biju lain untuk mereka menghentikan ataupun menghapuskan segala jejak-jejak ataupun perkara yang boleh membangkitkan, melahirkan kembali Otsutsuki. And kalau korang tanya aku, adakah biju lain akan menangis tentang kepergian Kurama? Aku rasa benda ni susah untuk terjadi, sebabnya biju sebelum ni diorang dah kehilangan dua, diorang dah pernah mati, which is daripada Son Goku dan juga Isobu. And beberapa tahun lepas tu diorang terlahir kembali. So berkemungkinan yang para biju ni dia just akan menceritakan pengalaman dia lah, macam mana dia mati dan kembali hidup. And kalau kita fikir balik pun, banyak perkara yang waktu Naruto dulu yang diorang tak cerita habis kat Naruto Shippuden. Yang pasal AO pun kita dapat tahu dia selamat, diceritakan di dalam anime Boruto. Sama juga macam Isobu dan juga Son Goku, tak mustahil untuk mereka menceritakan tentang pengalaman-pengalaman diorang di anime Boruto. Dan untuk memastikan Kurama terlahir kembali, sementara waktu tu diorang tak boleh lah bagi kod mengakses buah cakra, sebab Ishiki pernah cakap siapa yang mati dia akan termasuk ke dalam buah cakra jika ia disatukan. So memang kalau buah cakra tu kod hasilkan dapat berjaya menyemai pokok Shinju tersebut, so mustahil lah untuk Kurama terlahir kembali. So aku rasa itu sajalah serba sedikit maklumat yang aku dapat. Sorry lah kalau macam tak banyak ataupun kurang, sebabnya ini just story ataupun pendapat-pendapat daripada apa yang aku baca, artikel-artikel dan juga review yang lain. So aku rasa video aku sampai di sini saja. Maaf kalau ada salah info ataupun kurang. Sekali lagi aku minta maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun perkara yang tidak menyenangkan. So sekian daripada aku. Jangan lupa like, share and subscribe. Kita bertemu lagi di video lain di lain hari dan waktu. Sekian. Assalamualaikum.